والمؤمنات ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين وإن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو على الصالحين حسبي الله لا إله عليه رب العرش العظيم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فلله الحمد رب السماوات ورب العالمين وله الكبرياء في السماوات والعزيز الحكيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Surah Al-Ahqaf ayat 13. Jadi malam ini saja kita, dan tentulah sikap saya kan tidak tahu bila dekat Ramadan itu kita santai-santai sedikit. Kita cerita tentang ketakwaan, sambung masuk siri yang ke-12. 12 tahun saya ngajak siri 12. Ketakwaan. Kamu dia bisa sambung lagi tonton. Baik, insyaallah malam ini saya cuma nak cerita ada benda yang mungkin kita terlepas pandang tentang ketakwaan. Saya mulakan ayat tadi, dia kata sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap beristiqamah. Maka orang macam ni kata Tuhan, maka tidak ada ketakutan yang akan berlaku ke atas mereka dalam hidup mereka, dan mereka tidak pernah berduka cita. Orang yang kata Tuhan kami Allah, dia tidak menuhankan kepada yang lain. Allah mereka beristiqamah. Tentang dirahmati oleh Allah. Kita kadang-kadang dalam keadaan orang duk menterjemahkan ayat Al-Quran tentang bahasa ya alladzina amanu wasiyam. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 183, juzuk yang kedua muka surat 28, belah kiri baris kedua tengah. Nampak itu? Pakai mata lipo tak nampak. Ayat tu cerita dia pasal orang yang beriman tentang wajibnya puasa, sebab kita tak nampak perkataan alaikum, kita nampak perkataan ilaikum. Jatuh. Yang dua. Nombor satu tu tentang bab orang beriman. Bila bab saya tentang orang beriman, tentu saja pernahkah kita buat satu pengkajian dalam kehidupan kita. Bila sebut kata beriman di situ tu, maknanya bila iman dia sudah ada syahadah di sana. Nak main iman dia mesti ada syahadah di sana. Bila sebut syahadah di sana tu, adakah kita telah menelusuri? Saya gunakan kata telusuri, mana berjalan, menyusur, menyulur di atas 7 perkara syahadah. Saya tak nak uraikan, saya nak tahu. Lepas ini insyaAllah maknanya kita uraikan. Bila sebut kata wahai orang beriman, tentu dia ada syahadah, syahadah Allah dan Rasul. Mengaku, aku bersaksi bahawa Allah itu Tuhan. Tak payah lain. Aku bersaksi Muhammad Rasul. Baik. Yang pertama tak tu, pernahkah saya tulis dulu dan kita uraikan. Saya tulis ya, tak buka minda ya. Contohnya sebulan Ramadan kita fikir apa benda. Yang pertama sekali, hakikat syahadah. Pernah kita lihat? Tak pernah. Pernah kita lihat? Tak pernah. Pernah kita ngaji? Tak pernah. Dia kena ada hakikat syahadah. Sebab Al-Quran dia mefaklam annahu la ilaha illallah. Dia main ayat annama ilahukum ilahu wahid. Dia main innama Allahu ilahu wahid. Dia main Muhammadur Rasulullah. Dia main ayat walladzina yu'dzuna Rasulullah lahum adzabun alim. Jadi hakikat syahadah tu di mana? Cengih tu. Pada dulu 12 tahun maduk cengih tu. Surah tak pernah seorang. Ramadan, kata Ramadan seorang lagu tu. Allah lagi. Yang kedua, kehendak syahadah. Apa yang Tuhan berkehendak dalam syahadah? Siapa begitu tinggi sekali nilai? Tak nak kita belajar ke? Dia tahu. Kilik kita amalkan-amalkan. Ingat, kau mengaji 10 kitab, tapi tak nak diajar. Pasal bagi lah. Apa penting? Apa kehendak syahadah Tuhan suruh dia
masuk Islam pun nak mengucap tu. Tak pernah kita gaji. 20 kita ada ngaji, tapi tak tahu lah. Ada ngaji satu lah. Tukar kita ngaji apa? Wudu, semayang, haid, nifas, cerai. Wudu, semayang, haid, nifas, cerai. Ulang tu. Ramadan cerita Ramadan. Cerita lah kan cerita Ramadan hakikat puasa. Dia cerita kita bila nak puasa, kita kena tengok anak bulan. Pening ni sebelaku di Kedah. Allah, kata tak payah cerita. Betul main pula tuan-tuan, kita kalau dalam bulan Ramadan ni kalau kita buat baik ni tentu pahala Tuhan bagi. Bukan Ramadan ya, Tuhan bagi pahala luar Ramadan lagi. Saya baca lagu Syadia tu habis. Cerita dalam Quran dan cerita hang nak duk tahap hang nak mengaku diri hang pewaris Nabi ini, hang buat kata Nabi, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kamu kena mengajar mereka apa-apa yang mereka belum tahu. Kena pecah pelau. Kemudian yang keempat, tujuan syahadah. Apa tujuannya? Yang kelima, maksud syahadah. Maknanya kita nampak. Tapi maksudnya yang tersurat boleh dibaca. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Tapi yang tersirat, maksud syahadah. Yang keenamnya, rahsia syahadat. Tentu ada rahsia di sebalik itu. Rahsia di antara nafi dan itsbat. Rahsia dalam penyaksian. Apa yang kamu saksikan tentang Allah, apa kamu saksikan tentang Muhammad. Rahsia di sebalik nafi, rahsia di sebalik itsbatnya. Rahsia di sebalik Muhammad Rasulullah. Sedangkan nama asal Ahmad, kenapa tak buat Ahmad Rasulullah? Kenapa buat Muhammad Rasulullah? Rahsia di sebalik itu. Maaf nak Cina. Mungkin peringkat ayah dah mengaji lama, peringkat anak dah mengajar maaf, bukan depan, tapi inilah orang terlepas pandang bab akidah untuk anak. Dan yang penghabisan, pengisian syahadat. Apa kena mengisi dalam syahadat kamu? Kantong boleh diisi ya. Duit tak ada boleh isi. Ambil lah, gagal ke mana pun. Duit tabung masjid hilang, orang tak angkat asasnya. Duit apa tabung surau hilang, dengan tabung-tabung tabung besar dia cari tak limpah, dia tahu dia pun hilang dalam dia. Tabung kecil boleh jumpa, tabung besar tak jumpa. Apa ni? Tak tahu bokok kata saya. Tapi saya tahu tabung dulu ni ada dibuka orang. Ada tabung tu sampai nak simpan tabung. Kalau putih. Jangan marah. Baik, itu sebab tu yang kita nak mengaji. Baik. Jadi malam ni saya nak bawa nasihat untuk masuk tentang ketakwaan. Di mana ayat cerita dari orang yang bertakwa, dia mengaku Allah sebagai Tuhan, kemudian dia istiqamah. Dia bukan dia boleh dia istiqamah. Maka bila istiqamah, mereka tidak ada sebarang ketakutan. Hidup dunia tak takut langsung. Dan mereka tidak pernah berduka cita dengan kehidupan dunia. Di sana akhirat. Jadi sebab itu saya nak bawa dengan saya tuan-tuan. Yang kedua saya katakan tentang alaikum tadi, kita nampak puasa tu ilaikum. Mungkin kita baca lagu tu pun, kutiba ilaikum. Sepertinya kutiba alaikum, benda anda, benda junjung atas kepala. Sebab bila benda kepada dengan ke atas tak sama. Benda kepada macam postman bawa pergi solat kepada. Begitu kita buat sambil lewat dengan puasa. Puasa nak puasa apa sah? Tak puasa sudah. Mungkin kita baca ayat kutiba ilaikum. Patutnya ayat tu kutiba alaikum. Benda berlaku atas kepala kena junjung lalu. Tentu kita pandang. Tak diajar ni orang ni. Kemudian yang ujung yang saya nak bawa nasihat itu, bila puasa mudah-mudahan kamu jadi orang takwa. Tiap-tiap tahun saya timbul satu persoalan, iaitu kenapa kita dah puasa lama tapi kita bukan orang takwa. Jadi malam ni tengok macam mana boleh jadi takwa. Baik. Kenapa orang takwa ni Allah cukup suka, Allah sangat sanjung. Dan kenapa orang bertakwa ni adalah orang yang beruntung? Sebabnya ketakwaan itu, takwa satu aset yang paling tinggi nilainya di sisi Allah. Karena dengan kualiti ketakwaan itu, kita buka ayat Quran.
syurga ni milik orang takwa. Innalil muttaqina mafaza. Sungguhnya orang takwa, orang yang beruntung, yang berbahagia. Dia main ayat lain pula. Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguhnya bagi orang takwa akan dapat syurga yang dikelilingi mata air mancang. Dia main lagi. Innal muttaqina fi jannatin na'im. Sungguhnya orang takwa ditempatkan syurga penuh nikmat. Jadi maknanya aset yang paling tinggi adalah takwa. Ada dia beriman dia. Ada yang kata innalil mu'minin tak? Innalil muttaqin. Maknanya itu aset. Orang tak nampak takwa. Kita nampak iman. Nampak iman. Nampak. Jadi kita seret. Baik, kita buka. Teruskan. Tuan-tuan mungkin letih. Ada yang puasa Syaban dan sebagainya. Dan lagi 9 hari dah masuk puasa Ramadan. Seronok masa. Baik, yang pertama, sebab orang bertakwa nilai dia tinggi, berkualiti. Orang bertakwa adalah orang yang berkualiti. Sebab takwa adalah kualiti daripada ini kehidupan dia bagi hamba Allah. Sebab yang pertama, dengan baik-baik, tolong dengar baik-baik. Please listen carefully. Sebab benda ni, benda wasiat penting dalam Quran. Sebab orang yang bertakwa yang pertama, dia bukan golongan orang yang peka, bisu atau buta. Ni apa kita Quran kecil, ni Quran besar ni? Aku pening apa Quran besar dah senang tanya. Aduh, boleh kedekut mana orang dia. Kedekut. Tak yang besar, senang nampak ni. Kita tengok lah. Sebab kita jumpa ada ayat ni. Kita jumpa ada ayat. Saya tak jumpa, tapi tak tahu. Tak pasal. Kita ni orang Melayu ni tak pasal. Jadi perasaan orang Kedah ni tu, kan nampak ada kereta tadi? Tak pasal. Kan nampak tu iman ni? Tak pasal. Semua ni tak pasal. Dia nampak ada ayat dia? Tak pasal. Dia ambil surah Al-Furqan pada ayat 83, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Orang-orang yang beriman bertakwa apabila diberi peringatan dengan ayat Tuhan mereka, dapat saja Al-Quran daripada bismillah awal Fatihah sampai minal jinnati wan nas, semua peringatan 6,000 lebih tu diberi peringatan, maka mereka tidak jadikan Al-Quran ke atas diri mereka sebagai orang yang peka maupun buta. Nampaklah, lama sama sekali tidak jadikan Quran mai dia, bukan dia orang peka atau buta. Jenis sombong bukan umyun ni cukup. Mereka peka, mereka bisu, mereka buta. Kita boleh. Kita ambil perbezaan itu. Orang yang beriman bertakwa, dia ambil Quran, okey, cantik. Di jenis sami'na wa ata'na, clear. Tapi bagi orang zalim, kita dah baca pagi-pagi Jumaat surah As-Sajdah. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayatin tsumma a'rada 'anha. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang ketika diberi peringatan dengan ayat Quran lalu mereka berpaling daripada peringatan itu? Enggak. Masuk keluar ni, masuk ke keluar ni tu. Tak boleh pohon. Beza, tapi pagi depan mak ada sudut je lah. Tanya ayat tu surah Jadah. Tahu ayat apa ada tak? Juzuk tak tahu. Tu tahu juga surah. Kalau tak tahu, tahu ayat surah apa ada. Beza. Baik. Tonton kalau betul kata betul, tak betul di mana tak betul. Selalu saya kata gitu. Tentang 3 golongan tadi. Susah tak usah nak cakap dengan 3 golongan. Yang pertama kita tadi golongan orang yang peka. Nak cakap orang peka susah tak? Susah. Kita cakap pelan, dia tak dengar. Cakap darah, dia kata kita darah. Dia Antulah ambil ayat eh? Ada? Kalau ambil ayat saya. Ada? Ambil ayat lah. Orang jatuh tu payah lah. Cakap pelan tak dengar. Lepas tu bila orang komplain, dia kata apa kat adik dia dengan kat bini dia? Semua kata salah. Betul, adik dia kata apa? Memang salah. Pasal adik dia kata, saya datang dengan Cik Bakar
nak dah cerai. Masya Allah. Awak pergi sampai pergi gunung cerai. Hutan. Ni. Kamu datang tuan siapa? Saya datang 2 beranak lah. Masya Allah. Bunting pun tak ada. Tiba-tiba beranak. Betapa susahnya nak bercakap dengan orang pekak. Kita bagi tahu Quran macam ni. Quran ni doa. Susah nak cakap dengan pekak. Abang mana kamu tu? Kita kata jangan yang tu Quran marah ni. Payah sungguh. Yang kedua susah nak cakap dengan orang bisu. Tonton nak abang nak pergi market, nak abang lagu ni dia kata rumah. Payah nak abang unang macam tu. Nampak? Tonton nak abang kata mak ada rumah aku, mak aku ada rumah aku. Nak abang unang. Nak abang dia mak ada rumah aku. Tonton kena habak kat dia mak huruf M. Mak boleh day. Kalau ayah pun sini. Kalau A ayah pun telinga. Mak duduk rumah saya. Mak duduk rumah saya. Nak market kena hijau kat dia apa? M A R K E T. Market. Kita bukan nak pergi jenis pasal tu. Kita jenis ni hati ya. Itu kan? Ya. Susah nak cakap bisu. Kita habaq ustaz kena habaq ustaz, benda salah. Dia bisu nak habaq mana? Susah nak cakap bisu tak? Lagi susah cakap orang buta. Dia orang marah kan? Tonton abang kata, aku ni yang tahu aku pakai juga kalau putih. Dia nampak kan dia? Hang tak pakai je kalau apa? Hang pakai je kalau hijau. Dia tahu lah dia kalau hijau. Tak tahu. Dia nampak kata, Allah bukan dia payah. Hampir dekat simpang ada bintang. Dia nampak ke bintang tu? Allah ambil pembaris, ukur sekaki, tak boleh. Dia nampak akan sekaki tu. Betapa susah nak cerita tentang orang buta. Lah pukul 8 pagi, cerah. Cerah lah. Dia tak tahu, dia nampak gelap. Nampak apa lagi? Nak cerita besar. Rumah aku buka 40 kira besar. Dia nampak ke 40 tu? Makna sebab Tuhan cerita orang yang beriman takwa, mereka bukan golongan pekak atau buta. Kenapa guna dua dia bisuda? Sebab orang takwa cakap benar. Tak masuk ayat ni. Tidak menjadikan Quran sebagai seorang yang pekak. Tuan-tuan nak habaq tentang pecah, remuk, nak mana cerita kat orang buta. Tuan-tuan habaq kata bentuk segi bulat, bujur, dia tak nampak, semua tak nampak. Tuan-tuan nak habaq kata pergi selatan, timur, barat, dia tak nampak, benda tak nampak. Jadi betapa susah lagi orang yang buta hati nak cerita pasal akhirat macam ni, pasal ni, susah tak? Itu Tuhan kata mereka pekak, pekak, bisu dan buta, mereka tak boleh kembali, tak boleh balik. Dia ayat dia tak ada akal lah. Sumum bukumun uyun fahum layak tu. Mereka pekak, mereka bisu dan buta, dan mereka tidak punya akal. Apa? Ini yang Tuhan letak. Situ orang yang beriman bertakwa, mereka tidak menjadikan Quran sebagai golongan yang terkata. Itu mereka bukan golongan yang terkata. Tambah masuk dalam kita buka surah Isra yang saya baca dulu ayat 82 tu. Dibangkit di akhirat besok keadaan mereka buta, pekak dan bisu, diseret di atas wajah dalam neraka. Dan cerita lepas surah Toha lagi ada cerita di akhirat bangkit macam mana keadaan. Allahu Akbar. Cerita Isra 97, Isra 82, Isra 67, Fussilat ayat 44 tentang berbagai buta Quran. Sampai Tuhan kata mereka golongan orang yang tidak beriman Quran dan mereka adalah golongan yang buta. Dalam Quran disebut basair, hadza basair. Basar kata basar kelihatan, tapi dia tak guna kata dia guna basair dalam Quran. Mana orang jelas nampak. Betul dia ada ayat. Faman uhiya
faman umi ya, siapa yang buta, memang buta itu dia punya kebutaan, dia punya. Allahu akbar. Sampai tu hukum tu wa alaihim amal, mereka adalah golongan orang yang buta. Kalau apa nak buta dengan Quran. Orang yang bertakwa bukan golongan pekak, bukan golongan bisu, dan bukan golongan buta. Betul Allah sayang kan? Betul Allah cinta takwa. Betul Allah boleh bagi apa saja kalau takwa. Orang seorang yang beruntung. Maka ubahlah diri kita. Lepas ini kita jadilah golongan orang-orang yang mendengar, boleh cakap dan cerita. Ini cerita Allah. Kita kadang-kadang yang peliknya, kita tak kata kita beriman, tapi sejauh mana kebenaran kata-kata kita? Woi, kena beriman Quran ni, sejauh mana kebenarannya? Sejauh mana kebenaran? Tentang rahmati oleh Allah. Saya buka beberapa ayat tentang. Jadi maknanya kita boleh cakap orang lagi perbandingan, boleh dalam Quran perbandingan. Baca mana? Boleh. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang bertakwa ni hidup dia nak cari redha Allah. Tentang dibuka dalam Quran. Dia main ayat wallazina sabaru batigha mardatillah. Sesungguhnya mereka beriman bertakwa, mereka akan bersabar semata-mata untuk menuntut, semata-mata untuk menuntut keredaan. Sabar nak cari redha Allah. Sabar apa? Kalah pun dia bagi komen je. Kemenangan yang tidak bermaruah. Cekap gitu. Tak berimankah dengan rukun iman yang ke-6? Qada dan apa ni? Qada dan qadar. Tak beriman ke? Tuan, senang kan? Duk baca Yasin, jumpa ada ayat. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah hari ini, wahai golongan orang-orang yang berdosa. Guru saya, Lerah Musa Fadil Nur, ketika dia merasmikan tamrin di Jerlun, dia pernah kata, apa yang saya bimbang berlaku generasi kamu, saya, tapi saya muda kita muda lah bukan ni lah ketua lah, tapi tua lah dulu pemuda lah, nak pergi ketua lah. Masa saya pemuda tu, dia kata apa? Dia kata saya bimbang satu masa akan berlaku generasi kamu nanti adanya golongan-golongan sekular dalam PAS. Ucapan tu ingat kan ini? Memang ada semua. Nampak tak? Sahabat ini. Senyum kan? Tuan-tuan, kita ni orang beriman bertakwa, dia sentiasa nak cari Allah. Hidup dia bukan cari duit, bukan cari pun. Hidup dia macam tu. Kita buka lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Tadi surah Ar-Ra'd, tadi surah Ar-Ra'd ayat 22. Sekarang surah Al-Baqarah ayat 22, tengah sikit ayat itu. Wa ma tunfiquna illa batigha'a mardatillah. Dan mereka tidak menginfakkan harta mereka, uang ringgit mereka ke jalan Allah, melainkan semata-mata untuk menuntut keredaan Allah. Maknanya dia infak nak cari redha Allah ya. Bukan saya bagi tanya balik, saya bagi 200,000 ni ada berapa anak? Dia tak habis, dia tak ada berapa anak. Dia buat tangan itu. Tahu. Orang beriman takwa, dia buat apa pun nak cari redha ya. Kita nak beli buah kurma hantar masjid pun puas kira. Kita datang tak beli, angkat beli buah kurma. Memang nak beli, tapi pun main tengok ada dekat tujuan nama kotak dah. Kalau beli pun tak bukan nak beli. Kawan je tak beli dah. Dia walainya jatuh. Nampak? Mungkin banyak buat. Boleh makan lepas raya boleh. Tapi masa aku tak beli. Hari ni ada tak golongan yang jenis buat apa pun redha, buat apa redha. Tuan-tuan, di Pulau Pinang ada 2-3 orang jenis India Muslim ni. Bila nak buat kenduri malam Ramadan, kenduri malam 27 Ramadan, share 3-4 orang, dia tak minta dia kat masjid, kita minta balik. Dia tak minta. Hebat. Kita kalau abang kata ni malam 27 ni lebih kurang dalam 400 orang lah, 400 dia kira pula satu kepala RM8.
dua habis. Tak bahagia. Jenis maaf, jelas sikit. Jenis kucing. Saya tahu saya belah kucing. Bila kita paksa ya, dia payah. Saya dia dengan sini pula. Dia paksa. Bila kucing dia tertarik, dia meja apa, dia cakap dia. Dia bila tertarik, dia paksa. Dia akan buat macam dia tarik dia. Jadi Allah jaga insya-Allah. Jadi maknanya di sana kita perhati tengok, orang bertakwa, dia semata buat apa pun nak cari redha Allah. Contohnya buka surah Al-Insan. Kita duk baca pagi Jumaat, tapi ni yang kadang-kadang saya selalu duk tegur. Kenapa baca Yasin tak faham Yasin? Kenapa baca surah Sajadah Insan tak faham? Setiap pagi Jumaat bawa dua surah. Jumpa ada ayat. Tak jumpa, saya tunduk. Bukan dia susah pun, Quran depan. Kita boleh jumpa pada surah Al-Insan tu, jenis manusia yang buat kerja, tak minta apa, nampak? Jenis wa yut'imuna ta'ana ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nu'itu liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Dan mereka, jadi orang beriman yang dimulai dari orang abrar tu, innal abrar, mana orang yang beriman tadi, yang bertakwa tadi, bukan beriman, orang yang abrar bertakwa. Orang bertakwa bila dia bagi makan daripada harta yang dia sayang kepada golongan orang miskin, kepada anak yatim, dan kepada orang yang memerlukan. Makan. Kemudian dia kata, sungguhnya kami bagi makan semata-mata untuk mencari redha Allah, dan kami tidak menginginkan daripada kamu semua sebarang balasan, dan kami tidak menginginkan sebarang penghargaan. Duk baca pagi-pagi Jumaat, tapi baca, cuba baca bagi faham. Orang yang beriman dengan takwa, dia bagi makan orang. Pertama, la nuridu minkum jazaa, kami tak menginginkan daripada kamu sebagai balasan balik ke baik. Yang kedua, wala syukura, kami tak ingin appreciate, kami tak ingin satu surat penghargaan pun, kami tak mau. Itu betul. Hebat tak orang? Benar ni pun orang tak nak. Banyak ustaz tu guru tak nak kacau. Nak dah nak pihak kelima, ada pihak kelima. Nombor 5. Ialah berapa nombor 2. Kita tak nampak yang bila kita infak saja dengan penuh redha ni, tuan-tuan tahu dah ada lebih kurang 10 perkara. InsyaAllah kalau umur panjang dalam bulan Ramadan akan datang, saya akan bawa dosa-dosa yang diampun tanpa dipungut. Itu benda yang tak pernah siapa dedah pun, tak pernah jauhkan. Saya akan bawa daripada Quran dengan hadis, dosa-dosa yang diampun kita tak pernah minta. Tak pernah kita kata ya Allah ampun. Tak pernah. Kita buat benda ni Allah ampun. Di antaranya kita buka, kita infak saja harta. Mana ada tulis ayat? Bukan itu susah, dia nak cari dengan Quran tak usah bagi saya perak buka. Yang Quran bagi saya perak buka gitu deh. Tengok surah At-Taghabun ayat 18 dia kata. Ayat 17. Dia kata sesungguhnya, ya, sesiapa yang memberi pinjaman kepada orang pinjaman yang baik. Maknanya bukan kata Allah tak ada duit, bukan tak ada harta. Allah banyak, Allah kaya, wallahu ghaniyun. Tapi persoalannya Allah boleh bagi kekayaan kepada si miskin. Tapi kalau Allah bagi kepada si miskin, habis harta kamu yang si kaya untuk apa? So Allah suruh ambil pinjam sah daripada orang kaya, bagi aku sah, aku nak bagi kau miskin. Maka bila dia bagi kekayaan itu, yudha'if hulakum. Yang pertama, Allah melipat gandakan harta itu, atau Allah melipat gandakan pahala. Yang kedua, wa yaghfir lakum. Allah akan mengampunkan dosa. Itu sebagai contoh. Itu perkara 10 yang saya gariskan. Perkara yang 10, bila kita infak saja Allah ampun, bukan kita minta ampun, kita infak aja Allah ampun. Sebab wallahu syakur, Allah ni bersyukur, artinya Allah memberi penghargaan pada kamu yang sanggup menginfakkan harta kamu. Kemudian halim, Allah malu untuk mengangkat kamu yang menginfak harta. Nampaklah, mana bila kau buat sikit salah tu Allah, kau Cina kata kau timah ya Allah malu. Nampak? Kita baca. Tapi persoalannya banyak guru tak mendengar. Guru tak mendengar. Saya tak salahkan tuan yang mengaji, saya salahkan guru yang langsung tak mudah bercerita yang kita kata tadi. Yang tu yang benar. Sampai kan orang perempuan pun, tapi
tapi sama mereka duk bisik tapi mengaji ke? Enggak tu, bulan haid ni kami tak ada haidnya. Tapi mengaji ke? Ke pihak apa? Ustaz ayah Ustaz. Kami ni tak ada bisik. Bisik tu. Hatulah buat muka-muka tu. Dor. Sampai aku kan berhenti lama dah. Yang ustaz tu pun mengajar tu. Bab jihad tak mengajar, bab politik Islam tak mengajar, bab apa nama ni syurga neraka tak ajar, bab larang tak mengajar. Ngaji ulah itu. Kalau kita bodoh. Minda kita langsung tak terbuka. Maaf, kalau sini dah saya tak faham. Buka minda, buka hati, buka minda. Jangan sembunyi ayat Quran ni, walau satu ayat tu. Misalkan Quran tinggi no? Sebab rukun Islam yang keempat, yang ketiga apa dia? Beriman dengan kitab. Yang sembunyi. Sebab sembunyi ayat, buka surah Al-Baqarah 156, 124, 125, 126 buka. Apa hukum? Tak, cari Allah. Bukan cari nama, ada cari Allah. Baik. Yang ketiga, yang Allah suka dengan orang bertakwa sebab mereka sentiasa berjuang mengorbankan diri mereka jalan Allah juga untuk redha Allah. Tetapi buka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Al-Baqarah ayat 207. Juzuk yang kedua muka surat dia sebelah sini, sebelah kiri ni 1, 2, 3, 4, 5 jumpa ayat. Maaf Cina, saya itu saya tak daripada saya mula-mula 12 tahun yang dulu saya kalau mengaji dengan saya Quran kenapa tinggal. Dan saya betul saya berulang-ulang kali orang mengaji dengan saya adik saya kenal anak mengaji dengan aku. Saya cakap aku ada dalam tu. Anak mengaji dengan aku, Quran kena ingat. Dan ada sebahagian pada manusia. Dia tak faham. Sebahagian manusia, mereka sanggup menjual diri mereka kepada Allah. Mereka sanggup berjuang atas nama Allah ni. Semata-mata mardatillah. Nak cari Allah. Ni nak panggil buat qiyamul lail pun cas. Macam mana nak buat? Ustaz, kami ingat nak panggil ustaz lah dalam bulan Ramadan ni sekali untuk buat qiyamul lail. Hidup terpuk 3 kali. Tak apalah saya jauh. Saya dari Selangor. Boleh bagi 1,000 kan? Allah. Macam mana anda? Asal orang bagi redha je lah. Tidak. Bila lancar stabil. Ceramah sekian-sekian, kuliah sekian-sekian, perdana sekian-sekian. Allahu Akbar. Tuhan nampak dah. Orang berintah pada sanggup meletakkan diri dia pada Allah. Nak cari apa? Dia nak cari apa? Tuan-tuan, satu soalan. Kalau orang tanya tuan-tuan hidup di muka nak cari apa? Tuan-tuan siapa nak cari kaya, nak cari senang? Sedikit amat orang yang kata, saya bertanya saya nak hidup muka bumi ini, saya nak cari Allah, saya nak cari Rasul, saya nak cari keampunan, keredaan rahmat pada Allah, saya nak cari redha Allah. Sikit amat orang yang kata demikian. Betul tidak? Mau tanya ibu-ibu ya, benar enggak? Hanya sedikit. Ini Quran cerita gitu Tuhan saya. Beda tak heran dalam Quran ada Tuhan kita ada manusia yang menipu Pak. Ada yang cuba dipetipu Allah, dipetipu dia sendiri. Ada yang mengaku kita beriman, tapi Allah menafikan iman mereka. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir, yang ujung tak tahu amahum bimukminin. Dan sebagian mereka kata, kami beriman Allah, kami beriman. Tiba-tiba Tuhan mencela. Tuhan kata apa? Sebenarnya mereka tidak beriman. Allah mencela dan maknanya dia tak beriman. Aja. Bila nak cari redha Allah tuan-tuan, kita selit sikit apa yang kita selalu buat dalam bulan Ramadan tuan-tuan. Macam mana kita nak meningkatkan ketakwaan? Kita lebih mementingkan bazar Ramadan dari masjid. Apa nak marah? Aku cakap betul. Kalau dikumpul
kumpulkanlah orang yang ada di bazar Ramadan, dikumpulkan sama banyak yang tu di masjid dan surau. Saya kata tak seluyuk tu. Dia sanggup kalau bazar sini habis tak ada cari. Tak mana lagi dah orang ni Dia berkata minggu simpang, lajak pergi simpang lah. Pergi simpang dia telefon, aku main tak ada habis dah. Satu lagi hampir dekat Allah. Ya Allah. Masjid Nasrullah dia boleh buat gitu lah. Dia main masjid Teping penuh, balik terus. Betul dia, masjid Teping penuh Masjid mana? Masjid, itu tak pilih kena ini. Abang. Masjid tu, tak pilih ni dah. Subhanallah. Hakikatnya kita berkumpul di bazar lebih ramai. Yang kedua, kesalahan kita nak macam mana takwa, sebab kita selalu tanya, nak buka apa? Sok nak makan apa? Daripada kita bertanya, hari ini apa ibadah yang kena buat? Tidak. Petang nak makan apa? Petang hari makan. Sok. Orang ni kata apa tu? Orang Kedah kami kata sok. Sok. Sini pun sok lah. Mana ada, tak ada orang berak kata sahur. Ada mikir, ya Allah. Ada dia tanya dia mana kata itu? Ada kan kami je orang Kedah yang kata gitu. Kita sok nak makan apa kan? Tanya sok. Cuba satu orang tanya, hari ni apa ibadah aku nak buat? Aku nak zikir ke? Nak baca Quran ke? Pernah ke tanya hari ni apakah ibadah yang aku nak buat? Tidak. Kakak-kakak lagi syok. Abang Iban, petang ni kalau kita buat agak-agak boleh ada kira agak-agak dia. Pernahkah dia kata, abang malam ni jangan abang kita baca 2-3 juzuk bang? Kan bagus itu. Juadah itu yang kita nak sebab tu sebab Nabi Allah Taala kata di kursi, Tuhan kata Quran ni inna hadzal Quran makdubah, sesungguhnya Quran adalah sebagai hidangan bagi kamu. Ni dia hidangan dia. Cuba kita buka hidangan ni juadah lagi. Jangan marah. Tak sini tak marah. Okay. Yang ketiga, jenis jenak takwa, semayang kita ni awal-awal banyak, tengah sikit, ujung lagi sikit. Jenak takwa, cuba kita maintain sampai habis. Awal penuh, syuk. Main 15. Orang Kedah kata ceroi. Sini kata ceroi, boleh tak? Ya. Lepas tu bila main 20, bila main 24, umpan dah hilang. Hilang lah, umpan hilang. 23 mula hilang lah. Kau tak main mana kau? Nak main dia kata orang order kuih rayok. Buang lah, tak main lah. Balik sampai lena leleh. Subhanallah. Baik. Macam mana kita ni yang seterusnya? Kita bangun malam diajak sampai para sahabat sampai ke malam raya pun masih lagi mereka bertahajud. Kita malam raya lagi lewat terkejut. Dia kira nak serika baju. Telefon tak. Ni apa tak sampai lagi ke? Dok mau kami duduk di tempat di apa nama gua Tepurung, sebab Tepurung tengah jalan kami tak boleh beli. Ni macam mana jadi orang takwa dulu? Sebab kita bila main Ramadan, kita menganggap Ramadan sebagai sesaan bagi kita. Tak boleh makan. Kita lebih mengutamakan syawah daripada Ramadan. Sampai kadang Tok Imam sambil baca Fatihah pun mengedik kepala. Pasal apa? Bila main 15, ada hamba Allah terlupa dah tutup handset, dia bunyi muzik ayat. Tok Imam baca Fatihah cik, gelap. Pasal apa? Tok Imam kata nak ayat. Pening tak kualiti langsung. Itu yang nak apa? Lagi, kita lebih mentingkan makanan-makanan hebat waktu sahur daripada subuh. Kadang-kadang orang yang makan sok sampai lupa subuh. Punya syok. Yang tu makan sok tak makan syok dah. Syok makan. Kemudian 10 akhir Ramadan, kita tak boleh berjaga kemulan. Kita lebih pentingkan kepada benda lain. Macam tadi macam kuih, lemak,
besar pun di meja injek tu. Dia rok sikit ni. Sampai tengah malam laki marah. Macam Haji Bahri marah kat anak dia. Apalagi si manusia ni gede. Marah. Ya, kira. Subhanallah. Lebih menyedihkan lagi. Duit kita boleh habis untuk juadah, berbuka, bersahur, beli belah di market daripada kita bersedekah kepada anak yatim, orang miskin atau pemuda-pemuda. Lagi sedih. Duit habis. Maknanya itu kakak yang saya nak buka itu sebagai contoh. Ada memang kesalahan yang kita buat. Macam mana kita nak mengorbankan diri untuk semata-mata redha Allah. Dan rahmat kepada Allah. Baik, yang keempat. Orang beriman bertakwa lebih takut dan gerun kepada Allah. Kita sekali lagi kita buka surah Al-Insan, kita bagi jemaah untuk baca. Ayat yang ke-7. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang abrah, orang bertakwa, yang pertama mereka memenuhi nazar mereka. Yang kedua, mereka cukup takut dalam hari-hari yang mereka lalui dikelilingi oleh azab Tuhan. Dia guna syarruh mustatir, azab yang biasa mengelilingi dia. Dia takut bila asal buka pintu kena azab, asal naik kereta azab, asal subhanallah. Kita baca sahabat yang jalan Tanjung baru ni yang dekat Cina masuk lambat. Jalan pergi rumah dia. Melekat dalam tu. Reba pas pingsan, reba pas jantung. Kebetulan depan tu menantu dia pemilik kereta. Dia tengok-tengok bas tu pak dia bawa. Ada kawan cerita saya, dia pergi tengoklah. Menantu kata apa? Tu pak mentua aku. Dia pergi angkat pak mentua dia lembik. Pak mentua dia pingsan. Cina tu dekat Kelang Rahmah dia, Alana dulu. KSC kata main tu. Jadi kita tak takut tak? Tu benda yang kalau Cina kat kita tu, kalau orang bertakwa dia kata dia takut syarruhu mustatira, yakni azab Tuhan sentiasa keliling dia. Azab tu daripada dapur kah, dan telaga kah, bilik ayam kah, dia tak tahu. Dia cukup takut benda ni asyik buka pintu. Dulu tsunami di Aceh, lepas tu gempa bumi Nepal, lama kat Sabah lah. Orang Kuala Lumpur lah takut sebab Jabatan Kaji Bumi kata Kuala Lumpur berada di garis gegaran. Dan Pulau Pinang pun takut juga sebab Pulau Pinang pun sebagai Mak Piramli tu CP pun gegar mana-mana. Tambah tuan-tuan tengok dekat Gelugok satu, lepas tu dekat Sungai Nibung tempat orang pesta, bangunan tu langut dia jatuh cengkok punya tinggi. Kepala kita boleh jatuh cengkok punya tinggi tu, kalau dia kocak sikit jadi domino. Itu memang bangunan domino. Tak takut ke orang bertakwa, dia cukup takut dah dengar sebab Tuhan kata. Tuan-tuan, sebab itu kita buka dalam Al-Quran sikap orang kafir ni. Kita buka surah Asy-Syura. Orang kafir dia tak takut dengan Allah. Sebab tu dia guna ayat yang kata kabura 'alal musyrikin ma tad'u ilaihi. Amat berat bagi orang musyrik, orang kafir ni untuk menerima apa yang kamu serukan. Kita seru kepada yang tak mau, kita seru hudud depan tak mau. Sebab Tuhan kata ada amat berat bagi orang musyrik untuk menerima apa yang kamu serukan. Yang kita nak orang kafir apa semua. Kita kan Allah, kita kan ada Rasulullah, kita kan ada Quran. Soal sikit bukan bermakna kalau, kadang banyak kan sebab kita buka dalam Quran. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Berapa banyak tentera yang sedikit dapat mengalah tentera yang banyak. Itu dengan yang takut apa? Takkan mereka nak tempat tak jatah semua. Kalau aku tak jatah, rezeki bukan apa bagi Allah lagi. Jelas kalau kami semua berdoa, ya Allah turunkanlah. You waiting for the God punishment. Tunggu balasan Tuhan. Kami tak angkat tangan gitu. Bisa angkat tangan lah dia ini. Angkat tangan. Allahumma alaika alladhina sudduna an sabil. Ya Allah, kami serahkan kepada mula golongan orang yang menghalang dari jalanmu. Walladzina hadaka wa rasulak, dan kami serahkan kepadamu golongan orang yang menentang engkau dan menentang rasulmu. Walladzina hadda hududak, dan kami serahkan kepadamu orang yang menentang hukumanmu. Allahumma alaika haula, ya Allah kami serahkan kepadamu
di sini tuan. Tuan ini sahabat ni, saya buka sahabat ni harian Metro. Ada 4 golongan yang sanggup nak saman tuan guru kerana nak mentangkan duduk di parlimen. Ni. Siapa orangnya? Mansur Sa'ad, Azira Aziz, Hasbima Putra Abu Bakar dan Hazwani Jamaluddin memfailkan saman pemula di Pejabat Pendaftar Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur melalui Tetuan Farid Jinnah pada 4 bulan lalu. Karena mereka kata apa? Kerana kalau dengan alasan kalau hudud itu lulus, maka ia telah menyalahi undang-undang negara. Siapa ni? Dia jumpa dah ayat ni. Itu kata orang beriman takut betul. Dia jumpa ayat ni. Tentang ayat ni banyak ustaz-ustaz tak baca. Tak tahu dia konsep tak berani. Surah An-Nisa ayat 14. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududa yudkhilhu nar khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Dan sesiapa yang derhaka dengan Allah dan Rasulnya dan mereka yang melanggar hududnya, melanggar batasan Allah, maka mereka pasti akan dimasukkan neraka dan kekal dalamnya untuk selama-lamanya dan baginya azab yang menghinakan. Surah An-Nisa ayat yang ke-14. Tu ada yang duduk tu lalu. Nak mangkit orang ramai. Tak mangkit hanya bungkuk. Betul orang yang bertakwa dia takut. Takut ya. Di dunia dia takut sebab azab Tuhan sentiasa mengelilingi. Dia kena tang simpang ke, dia kena tambah pokok ke, dia tak tahu kena tang mana. Tapi selalu kena tang simpang lah, bukanlah simpang tu. Simpang dia sebab orang Kedah, orang belah-belah utara, Perak utara Kedah ni banyak dia yang minta simpang kan. Sikit-sikit, minta simpang lah, minta simpang. Tu selalu kena tang simpang. Keluar kena tang simpang. Keluar. Pasal dia Kedah tu, bila habaq dia tak mau lah, aku minta simpang. Yang minta simpang buat apa? Bang kata kena. Lain kali, aku tak mau lah minta kona. Kemudian surah Al-Insan juga ayat yang ke-10. Inna nakhamira bina yawman abusan qamtarira. Lagi takut pada akhirat. Sesungguhnya kami takut dengan Tuhan kami ketika berada di satu hari yang dinamakan hari yang bermasa duka. Kami takut ada akhirat. Mana orang bertakwa tu yang Tuhan sayang sangat, sebab mereka hidup dunia pun seria dengan Allah. Akhirat lagi-lagi lah. Takut kalau Allah tolak amalan dia, Allah batalkan amalan, batal syahadah. Takut dia. Orang takut, saya takut. Ni kita takut ke orang lain. Siapa cakap pasal GST kena tangkap. Saya cakap kat Cina tadi pun kena. Cina saya nak pergi beli, ada nak beli sikit meja apa nak bawa depan dia dekat ruang tamu tu, harga sekian. Dan tak tanya GST ada. Tanya bahasa Cina lah. Actually GST orang. Tanya dia je lah. Dia kata boa. Tak ada. Saya kata lu kong boa je mua be lu GST ya. Wah, kan ni lu hong lah. Saya kata hang cakap tak ada, esok kalau aku beli esok hancur jadi hancur ke hang. Celaka. Saya kata celaka kan ni lah celaka. Nanti pukul hang ni. Bola be lah be tinggal bola. Ambil tak apa aku tak cah. Baru dibeli perempuan saya dapat kuih beli tu pun harga dia 1,850, tak ada GST. Dah kali saya maki dalam bahasa Cina. Lepas tu maaf cakap ni, saya cakap kotak sikit lah kat Cina tu, dapat 1,500 tak ada GST. Mengan saya. Lepas tu suruh dia hantar lah. Suruh hantar dia, dia tunjuk pergi mengat dia. Dia nak cas 100. Saya kata apa, sedekat ni tu cas 100 lah. Dia kata boleh, dia kata hantar, dia kata buat cepat mana sampai lah, cepat kau. Saya kata sial lah, cepat kau ni ke. Inilah dia membiarkan dia kena hantar. 100 pun tak kena, dapat lagi bawa, dia hantar lagi di depan rumah. Suruh dia angkat dia masuk rumah. Aku ajak Cina ke tu.
Kafir baca. Tuhan kata dalam Quran, kafir musuh, innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Semuanya orang kafir musuh kamu yang nyata. Mengaku kumeng kalau cuma musim macam gamak piramid, sekali musim macam gasing. Ni yang tak tunjuk semua bukti-bukti yang ada ni, semua jenis orang tak takut. Orang munafik sama tak takut tak? Surah An-Nisa kata lagi. Dia kata bila kamu ajak mereka balik kepada Allah dan Rasul, kamu lihat orang munafik akan berpaling daripada kamu. Allah takut. Siapa punya ayat ni? Tentang berjumpa ayat surah An-Nisa ayat 61 tu. Wa idza qila lahum, dan apabila dikata mereka, dikata orang munafik lah, ta'alu ila Allah, marilah kita balik kepada apa yang diturunkan oleh Allah wa Rasul, balik kepada Quran ni. Ra'aital munafiqin, kamu akan lihat golongan orang munafik, yasudduna anka sududa, mereka akan berpaling daripadamu dengan palingan yang jauh. Mana kau tak akan ikut ni, tak akan ingat. Kita temailah, kita balik kepada Allah ni apa semua. Jelas ini sikap. Jadi orang kalau orang bertakwa ni, baik, daya pengawisan malam ni. Yang kelima, orang yang bertakwa tidak pernah bersoal tentang rezeki Allah. Tetap boleh buka surah Toha ayat 132. Tetap buka ni, Tuhan cabar kita sikit ya. Pasal kalau kamu kata kamu beriman dengan Allah Rasul Quran, dia cabarlah umur. Apa dia ayatnya? Saya tunjuk ayat surah Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bisalah. Maknanya malam itu Tuhan cabar saya dan cabar tuan-tuan semua, ibu kakak sebagai ibu dan ayah. Tuhan cabar. Kalau kamu katakan, hendaklah, dia kata, wa'mur, mana perintah suruh, hendaklah kamu suruh keluargamu mendirikan salat. Suruh anak kita semayang, suruh cucu semayang. Mana kalau hang tak berani suruh anak semayang, tak berani suruh cucu semayang, kamu bukan orang takwa. Kalau hang mengukur kita orang takwa, hang berani suruh mereka. Hang berani suruh. Kita pernahkah tonjol dari bini kita? Kita tahu dulu dengan cerita kata bini kita tak nak semayang, mok-pok dia tak nak semayang. Bila dapat kita, pernah kita kata dia ni tolak lah lawan kuat. Ni, tay ni, patut tay ni kena sujud ke Allah. Mana kita buat ni? Dia duduk tangan kita kena ajar. Pernahkah kita pukul anak kita lagi, kita suruh anak orang semayang, umur 7, bila umur 10 tak semayang, pukul. Kita pukul lah. Yang kedua, la nas'aluka rizqa, dan kamu jangan soal kepada kami tentang rezeki. Jangan tanya. Jadi kalau kita tanya rezeki, takwa tak? Ujung ayat tahu? Tak baca lagi tak tahu? Ujung ayat tahu? Tuhan kata kamu jangan tanya pasal rezeki. Pasal apa yang kamu dapat jangan tanya. Sebab nahnu narzuquk, kamilah, yakni Allah lah, kamilah yang bagi rezeki kepada kami. Jangan tanya. So tanya apa? Pasal bayaran, pasal apa tanya apa? Pasal ada makan tanya apa? Ini cukup tanya. Saya main ni nak hotel 4 bintang, 5 bintang, makan hang dia apa ni? Tuan kata jangan tanya, kalau orang tak apa jangan tanya. Sebab wal aqibatu littaqwa, dapat dia kata wal aqibatu, dan kesudahan yang baik terhadap orang-orang yang bertakwa. Menetapkan kalau orang takwa, yang pertama suruh anak semayang, yang kedua lupa nak baca ni, wastabir 'alaiha, kena sabar. Yang kedua kena sabar atas kerana anak. Yang ketiga jangan tanya rezeki. Nampak? Tuhan buat 3 saja. Tuhan takwa, suruh anak cucu hang semayang, kena sabar dan jangan tanya rezeki. Maka itulah kesudahan yang baik bagi mereka-mereka yang bertakwa. Subhanallah. Itu kadang-kadang hari ini kita dah nampak dah, patutlah Tuhan buat macam-macam kat kita. Allah azab kita macam-macam. Sebab kita tak jumpa ayat Allah boleh membangkitkan azab daripada atas kat tapak kaki yang kita baca di surah At-Taubah. Allah berhak buat itu sebab dia yang berkuasa. Yang berkuasa. Kita takut siapa? Takut nanti bila mati tak boleh balik dah. Lepas mati tak boleh balik dengan harap nak balik, tak boleh balik dah. Lah kita kena jaga-jaga. Dan mati duk merayu, ya Allah balik, jaga baca ayat dulu kan. Nak minta ya Allah boleh balik walau sesak pun. Lau anna li karak, kalau boleh balik sesak pun jadilah. Nak balik apa? Tak boleh balik. Lepas tu nak mati yang saya baca ayat dulu kan, bila mati rabbirji'un,
Tuhanku, kembalikanlah aku, Tuhanku, panjangkanlah umurku. Nak buat apa nama? La'alli a'mal salihan fi ma tarak. Aku nak buat amal saleh yang telah aku tinggalkan satu ketika dulu. Surah Al-Munafiqun bab infak. Bila Tuhan ambil nyawa, dia kata, Tuhan, kalau boleh panjangkan umur, aku nak balik nak bersedekah. Tuhan kata, sama sekali aku tak akan panjangkan usia seorang sampai ajal. Awal pasal buat kamu sedekah, awal pasal faham hukum Allah. Surah Taubah cerita, dia kata kalau Allah bagi kelebihan buat sedekah, tiba-tiba orang lain berikan lagi, dia tak sedekah pun, dia tipu. Di mana itulah kau yang kita baca malam ni, perkara yang kita tengok. InsyaAllah kalau mau panjang tadi, saya janji mau panjang pada bulan Ramadan nanti datang, saya akan cerita tentang yang tadi, sesuatu dosa yang diampun tanpa dipohon. Ada benda yang kita buat, kita tak minta pun, tapi Allah mengampunkan. Saudara dulu, mudah-mudahan kita mikir banget pendek ini kita, yang santai-santai, kita masalah dengan puasa, ada ibu dan ayah yang